Faris sedar bila dia pulang menjaga Tok Wan yang uzur sunyi di situ. Bukan sunyi biasa, ia sunyi yang mendengar. Tangga kayu di tengah rumah membelah ruang seperti tulang belakang, dan di bawahnya ada ruang kecil berkunci. Sejak kecil, Faris dilarang mendekat. Tok Wan selalu duduk di anak tangga paling bawah setiap malam, membelakangi ruang itu, seolah-olah menjaga sesuatu daripada keluar atau menjaga sesuatu daripada masuk. Malam Tok Wan meninggal, Tok Wan tidak mati di atas katil, dia mati di tangga, duduk seperti biasa, mata terbuka, menghadap ruang bawah tangga. Bibirnya bergerak ketika Faris mendekat. Perkataan terakhirnya hampir tak kedengaran. "Jangan biar dia tahu kau sedar." Faris tak faham. Dia cuma anggap itu kata-kata orang nazak. Sehinggalah malam pertama selepas pengebumian, 2.17. Pagi Faris terjaga tepat jam 2.17 pagi. Bukan kerana bunyi, tetapi kerana fikirannya terasa penuh, seolah-olah ada ingatan yang cuba masuk. Dia duduk di katil, nafas perlahan, dan dalam sunyi itu dia dengar bunyi mengunyah perlahan, basah, datang dari bawah tangga. Faris berdiri dan melangkah turun. Ruang bawah tangga masih berkunci, tapi bunyi itu jelas, seperti seseorang sedang memakan sesuatu dengan sabar. "Kau dah balik." Suara itu bukan dari luar, ia muncul dalam kepalanya. Faris menoleh ke sekeliling, kosong. "Kau dah besar." Nada suara itu bukan menakutkan, ia mengenali ingatan yang salah. Hari berikutnya Faris cuba mengingat zaman kecilnya. Anehnya, setiap memori tentang rumah itu berakhir di tangga. Seolah-olah fikirannya tidak pernah turun lebih dekat. Dia tak ingat pernah bermain di situ, tak ingat pernah duduk di bawah tangga, sedangkan ruang itu cukup besar untuk kanak-kanak bersembunyi. Petang itu ketika dia menyapu lantai, penyapu terlanggar papan bawah tangga. Papan itu terbuka sedikit, tiada mangga, tiada kunci, hanya celah gelap, dan dari dalam bau tanah lama bercampur bau besi. Bukan bau busuk, bau yang asing, tapi biasa, seperti bau